Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin dan hadirat, para penonton, para pecinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pada hari ini kita dapat bersama sekali lagi berkumpul bagi kita meneruskan majlis pengajian yang kita lakukan berkenaan dengan kitab Ma'alim fi Tariqi Talabil Ilm, Ma'alim fi Tariqi Talabil Ilm, iaitu petunjuk sepanjang perjalanan menuntut ilmu, petunjuk sepanjang perjalanan menuntut ilmu. Dan kita pada hari ini kita akan menyambung kembali perbahasan kita berkenaan dengan tajuk yang telah diletakkan oleh penulis kitab kita hafizahullah wa ra'ah, iaitu Talibul Ilmi fil Masjid. Talibul Ilmi fil Masjid, yang mana terjemahannya adalah penuntut ilmu di masjid, penuntut ilmu di masjid. Dan kita nak sambung di sini berkenaan dengan kata-kata daripada penulis kitab yang menukilkan daripada Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah menerusi kitabnya Tahzibut Tahzib. Kata penulis kitab di sini, wa fi tarjamati Sa'id bin al-Musayyib rahimahullah ta'ala, pada biografi Sa'id bin al-Musayyib rahimahullah ada disebutkan ma nudiya bis salati min 40 sanah illa wa Sa'idun fil masjid. Tidaklah dikumandangkan azan untuk salat semenjak 40 tahun melainkan Sa'id bin al-Musayyib ini telah pun berada di masjid. Ini menunjukkan betapa awalnya dia hadir ke masjid, kerana apabila azan berkumandang dia telah pun ada di masjid. Dan perkara ini adalah selama 40 tahun. Kalau kita baca terjemah biografi Sa'id bin al-Musayyib, memang kita akan jumpa kenyataan seperti ini sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam Siyar dan juga Al-Imam Ibn Hajar dalam Tahzibut Tahzib. Jadi ini memberi gambaran kepada kita tentang sifat seorang ulama besar dari kalangan tabi'in, iaitu Sa'id bin al-Musayyib. Iaitu beliau ini hadir awal ke masjid. Beliau hadir awal ke masjid. Sebab itu antara perkara yang saya selalu sebutkan, hadirin dan hadirat para penonton sekalian, kehadiran kita ke masjid ni kita kata boleh jadi dipecah kepada 3 bahagian atau 3 pecahan. Iaitu yang pertama adalah mereka yang hadir ke masjid sebelum azan berkumandang. Sebelum azan berkumandang. Dan ini adalah kedudukan yang paling utama sekali, yang paling baik sebenarnya, hadir ke masjid sebelum azan berkumandang. Yang kedua adalah mereka yang hadir ke masjid setelah azan berkumandang. Manakala yang ketiga yang hadir ke masjid setelah iqamah, Jadi ketiga-tiga ini adalah mereka yang berada pada jalan kebaikan. Cuma kalau kita nak ikut tertib yang mana yang paling afdal adalah yang pertama sekali yang hadir sebelum azan. Kemudian yang keduanya adalah yang hadir selepas azan. Manakala yang ketiganya yang hadir selepas iqamah. Kemudian disebutkan di sini berkenaan dengan satu tokoh lagi ulama, ataupun satu lagi tokoh ulama, iaitu Al-Imam Al-Aswad. Al-Imam Al-Aswad. Disebutkan di sini wa kana Al-Aswad
idza hadaratis salah anakha ba'irahu walau ala hajar. Aswad ni apabila masuk sahaja waktu salat, dia akan turun daripada unta dia untuk dia segera mendirikan salat, sekalipun dia berada di atas batu sebagai contoh. Maka dia akan segera untuk mendirikan salat sebaik masuk waktu, walaupun dia sedang menaiki kenderaan itu, walaupun dia sedang berada di atas unta dia. Qala Sya'bi, al-Imam Sya'bi berkata, ma dakhala waqtu salatin hatta ashtaqa ilaiha. Tidaklah masuknya waktu salat sehingga aku merasa ashtaq, dan disebutkan di sini ashtaq ni adalah aku rasa ingin atau aku rasa rindu kepada dia. Aku rasa rindu. Jadi setiap kali masuk waktu salat dia akan rasa rindu terhadap salat, begitu. Dan beliau berkata lagi, hadirin sidang jemaah, wa qala aidan, iaitu siapa? Asy-Sya'bi berkata, ma uqimat as-salah munzu aslamtu illa wa ana ala wudu. Tidak dikumandangkan ataupun tidak didirikan salat semenjak aku Islam, melainkan aku ini telah pun berada di atas ataupun telah berada dalam keadaan berwudu. Melainkan aku telah berada dalam keadaan berwudu. Jadi maknanya di sini, dia masuk je waktu dia dah siap sedia dah. Ataupun belum masuk waktu pun dia dah siap sedia dalam keadaan berwudu, menunjukkan kepada kita bahawasanya dia ini sentiasa bersedia. Maknanya awal dalam pelaksanaan salat. Dan disebutkan di sini, faja'alu muhafazata ar-rajuli ala salatil jama'ah wa tatbiqihi lis-sunnati fi salatihi min al-umur allati yuzanu biha ar-rajul. Para ulama menjadikan salah satu yang memberatkan keistimewaan, kelebihan bagi seseorang lelaki itu adalah perbuatan dia yang menjaga salat berjamaah. Maknanya kalau ada seseorang itu menjaga, memelihara salat secara berjamaah, maka itu adalah suatu nilai tambah, yang mana kalau mereka ulama-ulama hadis nak cerita tentang satu-satu tokoh, maka kita tengok macam manakah dia dengan salat berjamaah, gitu. Dan juga selain daripada itu, antara perkara yang dinilai juga adalah bagaimana praktikal dia terhadap sunnah di dalam salat. Wa tatbiqihi lis-sunnati fi salati. Macam manakah dengan pengamalannya, praktikalnya berkenaan dengan sunnah-sunnah di dalam salat yang dia lakukan. Jadi kalau bagus, maka dia akan jadikan sebagai suatu nilai tambah atau pemberat kepada lelaki tersebut. Kemudian dikatakan di sini oleh penulis kitab, wa minasyawahidi ala dzalik, antara syawahid ini antara bukti yang menunjukkan ke arah perkara tersebut adalah qaul Ibrahim ibn Yazid, satu kata-kata daripada Ibrahim bin Yazid yang menyebutkan, idza ra'aita ar-rajula yatahawanu fi takbiratil ula faghsil yadaka minhu. Ini kata-kata yang dinukilkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Syiarul A'lamin Nubala. Apa kata Ibrahim bin Yazid sebentar tadi? Dia kata, apabila kamu melihat seorang lelaki yang meremehkan urusan takbir yang pertama, maknanya apabila kamu melihat seorang lelaki itu dia meremehkan urusan takbir yang pertama ni salat. Maknanya kalau dia duk ambil mudah sahaja, duk pandang ringan sahaja, duk memandang enteng sahaja berkenaan dengan perihal salat ini,
faghsil yadaka minhu, maka cucilah tangan kamu daripada dia. Cuci tangan kamu daripada dia maknanya kita tak ada apa urusan dengan dia. Maknanya kita tak payahlah nak bersahabat dengan dia ke, belajar dengan dia ke, bermajlis dengan dia ke, sebab dia ni dalam bab solat pun dia tidak jaga. Dalam bab solat pun dia tidak jaga. Kemudian disebutkan di sini kata-kata daripada seorang tokoh iaitu Syu'bah ibn al-Hajjaj. Syu'bah ibn al-Hajjaj rahimahullah. Beliau berkata, Ra'aituhu, aku melihatnya, iaitu Yahya ibn Ubaidillah at-Taimi. Aku melihat Yahya bin Ubaidillah at-Taimi ini yusalli salatan la yuqimuha. Beliau mendirikan salat namun tidak secara baik. Maknanya mendirikan salat dalam keadaan yang mungkin tidak betul ataupun cara yang tidak tepat. Lalu kata Syu'bah bin al-Hajjaj, fataraktu hadithahu. Lalu aku pun meninggalkan hadis yang dia riwayat. Kenapa dia tinggalkan hadis yang diriwayatkan adalah kerana tidak menjaganya Yahya bin Ubaidillah tu akan sunnah di dalam salat. Artinya dia tidak menjaga sunnah di dalam salat. Kemudian disebutkan di sini oleh penulis kitab kita hafizahullah wa ra'ah, qala az-Zahabi, al-Imam az-Zahabi berkata, ba'da an saqa isnadaini li ahadil ahadith ma nassahu, setelah beliau meletakkan salah satu daripada meletakkan dua sanad terhadap sebuah hadis. Beliau meletakkan dua sanad atau beliau berkongsi berkenaan dengan dua sanad tentang suatu hadis, yang mana beliau kata fil isnadaini dha'fun min jihati Zahir wa Umar. Pada kedua-dua sanad ini terdapatnya kelemahan daripada sudut Zahir dan juga sudut Umar, iaitu perawi hadis tersebut. Kenapa mereka dikira sebagai dhaif? Kenapa adanya dhaaf bagi pihak mereka berdua? Dikatakan di sini li ikhlalihima bis salah, kerana mereka ada kecacatan dan kekurangan dan kelemahan pada salat. Ada khalal. Khalal ni maknanya kekurangan atau kelemahan. Kerana ada kelemahan dan kekurangan berkenaan dengan salat mereka. Summa qala az-Zahabi min bab at-tawadhu. Kemudian al-Imam az-Zahabi berkata, dari sudut tawadhu'nya Imam Zahabi ini, apa kata dia? Falau kana minni wara lama rawaitu liman hadha na'tu. Kalaulah aku ni ada wara, nescaya aku takkan meriwayatkan hadis daripada orang yang sebegini sifatnya. Maknanya kalau banyak kesalahan, kecacatan di dalam solat, maka kalau aku ni, kata Imam Az-Zahabi secara tawadhu'lah, kalau aku ni ada wara', aku takkan riwayatkan daripada golongan ini ataupun individu. Kemudian disebutkan di sini wa bikulli hal, secara asasnya, fatabkiru talibil ilmi ila al-masjid wa hirsuhu ala zalika yata'adda atharuhu ila al-musalli, ataupun yata'adda atharuhu ila al-musalli. Terjemahannya, bersegeranya seorang penuntut ilmu itu ke masjid, serta bersungguhnya dia untuk hadir ke masjid awal. Perbuatan ini kesannya akan membawa kepada seluruh orang lain yang sedang mendirikan salat. Kenapa? Lianna ta'thir al-qudwati al-fi'li qad yakunu ablagh min ta'thiriha al-qawli. Kerana kesan daripada contoh teladan yang baik yang ditunjukkan itu boleh jadi lebih sampai kepada manusia berbanding kesan daripada ucapan sahaja. Dalam bahasa yang mudah, kita ni antara yang kita cakap dengan apa yang kita buat, antara apa yang kita cakap dengan apa yang kita buat, yang akan memberi kesan kepada orang yang melihat adalah apa yang kita buat berbanding apa yang kita cakap. Kerana apa yang kita cakap boleh jadi kita tak buat, tapi apa yang kita buat daripada apa yang kita telah cakap,
maka ini adalah bukti yang lebih kukuh bahawasanya kita ini beramal dengan ilmu. Kita beramal dengan ilmu. Hadirin dan hadirat. Kemudian disebutkan di sini wa mimma yanbaghi li talibil ilmi aidan, antara perkara yang perlu ada kepada seorang penuntut ilmu juga adalah ayyuqaddima ma yastati'u minan naf'il ilmi wal wa'zi li jama'ati masjidih, untuk dia menyampaikan apa yang dia mampu, dari sudut manfaat ilmu serta peringatan. Dalam arti kata, antara perkara yang perlu kepada setiap penuntut ilmu adalah dia kena bagi manfaat dari sudut ilmu dan juga peringatan kepada li jama'ati masjidih, kepada jemaah masjid dia, Maknanya oleh kerana dia adalah ilmuwan, dia adalah ahli ilmu, maka dia datang ke masjid. Jangan jadikan datang dia ke masjid itu kosong daripada dia menyampaikan benefit dari sudut ilmu dan juga peringatan kepada para jemaah. Fatarah, kadang-kala biqiraati fatawa li ulama'i mawsuqin, dan kadang-kala cara dia adalah dia baca je fatwa-fatwa para ulama yang siqah, yang terpercaya, maka dia baca fatwa-fatwa tersebut. Mungkin satu hari satu fatwa, begitu. Kerana kalau kita maknanya kita baca fatwa sebagai contoh, ini adalah perbahasan yang sangat singkat dan mudah untuk dipahami. Maknanya ada soalan yang kata apa hukum begini dan begini, atau apa hukum sekian dan sekian perkara, maka dia letakkan jawapan. Esok pula apa hukum sekian-sekian, maknanya fatwa-fatwa salat sebagai contoh. Maka di sini jemaah yang dengar pun dia boleh dapat, oh begitu punya hukum macam tu. Tapi kadang-kala kalau dia tak baca kitab-kitab fatwa para ulama pun dia boleh buat apa? Wa taratan bi tarhi ba'dil masail al-ilmiyah. Dan kadang-kala dia menyampaikan sebahagian permasalahan ilmu. Maknanya dia berceramah lah, dia bersyarah. Wa taratan bi qiraati kalimatin mukhtarah, dan kadang-kala dia membaca kalimah-kalimah yang terpilih. Maknanya mungkin dia baca Riyadhus Shalihin sebagai contoh. Ini antara yang dia boleh lakukan. Kemudian disebutkan di sini, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, وَلْيَحْرِصْ عَلَى قِرَاءَةِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّوَازِلِ عِنْدَ وَقْتِهَا. Dan hendaklah seorang penuntut ilmu itu bersungguh-sungguh dia membaca apa yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa semasa yang berlaku apabila dia berlaku. وَكَذَا الْعِبَادَاتِ الْحَوْلِيَةِ فِي وَقْتِهَا. Demikian juga ibadat-ibadat yang berwaktu ni dalam sepanjang tahun. Antara contoh mudahnya, bila kita ni akan berlaku, katakanlah esok katakan berlaku gerhana matahari atau gerhana bulan. Jadi hari ni kita dah kena kongsikan kepada jemaah masjid kita, okey, macam manakah kaifiat solat gerhana sebagai contoh. Apakah kelebihannya kalau kita beribadat pada solat pada waktu berlakunya gerhana. Apakah sandarannya, apakah anjurannya, begitu. Hadirin dan hadirat. Dan begitu juga ibadah-ibadah tahunan yang bermusim ni, seperti Ramadan lah. Maknanya apabila dah nak masuknya bulan Ramadan, maka kita pun kena sampaikan tajuk-tajuk kepada jemaah masjid kita. Mungkin bicara tentang Ramadan. Hukum hakam puasa ke, hukum hakam salat tarawih ke, hukum hakam zakat fitrah ke, boleh dibahas. Dan selain daripada itu, hadirin dan hadirat, kita kata antara perkara yang disifatkan juga sebagai perkara yang datang secara tahunan. Contoh macam sekarang ini. Kita berada di dalam bulan Rabiul Awal. Jadi mungkin sewajarnya untuk kita jadikan topik-topik perbahasan kita bersama dengan para jemaah masjid kita ini, mungkin tajuknya berkaitan dengan isu kelahiran Nabi SAW, kepribadian Nabi SAW dan seumpamanya. Ini kerana ia adalah ibadat yang, ataupun ia adalah perkara yang berlaku secara bermusim, saban tahun berlaku. Begitu juga apabila hampirnya kita kepada musim haji, maka sewajarnya kita menjadikan topik perbahasan kita adalah tajuknya haji, berkenaan dengan haji.
Kalau kita nak masuk kepada bulan korban, sembelihan korban, maka tajuk kita pun tajuk yang berkaitan dengan sembelihan korban. Lalu dikatakan di sini oleh penulis kitab kita hafizahullah, sayaqra'u masalan an ahkamil khusufi wal kusuf idza ja'a al-khabar bihima. Hendaklah seseorang penuntut ilmu itu sebagai contohnya dia membaca hukum hakam khusuf dan juga kusuf. Khusuf ni adalah gerhana bulan, manakala kusuf adalah gerhana matahari. Jadi dia membaca beberapa hukum hakam berkait dengan gerhana bulan, gerhana matahari. Idza ja'al khabaru bihima, apabila telah sampainya berita tentang keduanya. Dan begitu juga dikatakan di sini wa yaqra'u an salatil istisqa'i idza ja'al amru biha. Begitu juga seorang penuntut ilmu itu dia membaca berkenaan dengan salat istisqa apabila telah datangnya perintah daripada pemerintah untuk kita melakukan salat istisqa. Maka dia pun cerita, okey, macam mana kaifiat salat istisqa? Apa sebab salat istisqa? Apa dalilnya, apa sandarannya? Maka ini yang berlaku kepada para penuntut ilmu di masjid sebagai contoh. Amal ibadatul hauliyah, adapun ibadat-ibadat tahunan, fayaqra'u masalan 'ala as-siyami wa fadlihi wa hikamihi wa ahkamihi qurba waqtu as-siyam. Hendaklah seorang penuntut ilmu itu sebagai contohnya dia membaca berkenaan dengan puasa, kelebihannya, hikmah-hikmahnya, hukum hakamnya ketika hampir masuknya waktu puasa. Maknanya kalau kita kata dah nak masuk dalam bulan Ramadan, maka kita tu semenjak daripada bulan Rajab, bulan Sya'ban, kita dah boleh mula dah bahas bab puasa. Itulah cara dia. Itu sebelum masuknya kita ke dalam bulan Ramadan, kita terlebih dahulu membuat preparation dari sudut ilmu. Kita kena tahu apakah hukum hakam yang berkaitan dengan puasa, apa yang boleh buat, apa yang tidak boleh buat, apa yang membatalkan puasa, apa yang tidak membatalkan puasa. Tapi hendaklah perkara ini lebih-lebih lagi dipelajari sebelum masuknya kita ke dalam bulan Ramadan. Jadi masuknya kita dalam bulan Ramadan, kita terus beribadah kepada Allah dan kita bina ibadah tu di atas ilmu. Kita bina ibadat tersebut di atas ilmu. Wa yaqra'u an ahkamil manasiki qubailul hajj wa hakadha. Dan sebelum masuknya dalam bulan haji, maka seseorang penuntut ilmu itu dia telah pun membaca tentang hukum hakam haji, Dan disebutkan di sini, wa 'ala imamil masjidi ay yajtahida fi insya'i halaqati litadrisil Qur'an atau fi insya'i halaqah litadrisil Qur'anil Karim wa da'miha madiyan wa ma'nawiyan wa bijuhudi jama'atil masjid. Menjadi suatu tanggungjawab ke atas imam masjid untuk dia bersungguh-sungguh dalam membentuk halaqah bagi mengajarkan Quran dan juga diberikan ataupun ke atas dirinya, ke atas imam masjid untuk memberikan da'am. Da'am ni adalah bantuan. Madiyan wa ma'nawiyan, sama ada dari sudut kebendaan, harta benda, ataupun dari sudut maknawi, serta ini juga adalah dengan kerjasama daripada para jemaah masjid. Wala budda min at-tanbih aidan ala muhawalati da'wati ba'd al-mashayikh wa talabati al-'ilmi al-musyarakati fi bath al-'ilmi wa ta'lim an-nas. Selain daripada itu, kita juga ataupun imam masjid juga hendaklah berusaha menyeru, memanggil para pendakwah, memanggil sebahagian para ulama, para penuntut ilmu untuk turut participate dalam menyebarkan ilmu dan mengajarkan ilmu kepada manusia. Jadi ini yang berlaku di negara kita sebagai contoh. Ini yang berlaku di negara kita ini sebagai contoh. Apabila kita memanggil para penceramah, para pendakwah, para guru, para asatidzah untuk hadir ke masjid kita bagi menyampaikan perkongsian hadirin dan hadirat. Bihadhihi al-asbab wa ghayriha tudhiru simara barakatil imam ala jama'ati masjid.
Dan disebabkan sebab sebeginilah, maka ini akan menzahirkan hasil keberkatan seorang imam tu di atas ataupun di hadapan para jemaah masjid. Bal wa yata'adda naf'uhu ila al-masajid al-mujawirah. Begitu juga manfaatnya akan pergi kepada masjid-masjid lain yang berhampiran. Kalau macam ada satu orang imam tu, dihidupkan majlis masjid dia dengan aktiviti-aktiviti keagamaan, dengan aktiviti-aktiviti keilmuan. Nampak orang pun suka, jemaah pun suka, maka masjid-masjid yang lain pun akan terinspirasi. Mereka pun akan nak ikut juga macam mana cara untuk mereka memakmurkan masjid mereka, dan mereka akan belajar daripada imam ini. Dan kata penulis kitab, وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Siapa yang mengadakan suatu sunnah yang baik, maka dia akan mendapat pahalanya dan pahala mereka yang mengamalkannya sehingga hari kiamat. Dan ini hakikatnya adalah hadis daripada Nabi SAW. Ini adalah hakikatnya sebuah hadis daripada Nabi SAW. Saya ambil masa sikit, hadirin dan hadirat. Baik. Kemudian kita nak sambung sedikit apa yang disebutkan di sini. Wa mimma yu'khadhu 'ala ba'd al-a'immah Antara perkara yang mungkin menjatuhkan ataupun akan merosakkan sebahagian imam. Baik. Ataupun dia boleh dikatakan antara perkara yang mendatangkan dosa bagi seorang imam. Imam di sini merujuk kepada imam masjid. Yang pertama sekali adalah su'ul khuluq ma'a jama'ati masjidi. Buruknya akhlak dia bersama dengan jemaah masjid dia. Misalnya zalik, contohnya adalah adamul mubalati bihalihim. Dia tak peduli pun dengan keadaan para jemaah dia. Dia mazhab dia adalah dia keluar daripada bilik dia tu, bilik imam tu, dia jadi imam, kemudian selesai, dia pun masuk balik bilik. Tak bergaul langsung dengan manusia, tak ada nak bertanya khabar mereka, tak ada nak bersalaman dan berjabat tangan dan beramah mesra dengan mereka. Tidak. Ini akan menjadikan dia tidak, orang kata dia dikira sebagai berakhlak buruk dengan para jemaah. Dia akan dikira sebagai berakhlak buruk dengan para jemaah. Hadirin dan hadirat. Okey, baik. Kemudian kita nak sambung sedikit di sini. وَالتَّرَفُّعْ عَنِ الْإِنْبِسَاطِ إِلَيْهِمْ. Dan dia tidak berusaha, dia meninggi diri daripada dia merendah atau dia melapangkan dirinya kepada para jemaah. Wakathrati ataupun wakathratu tamannu' min ijabati da'watihim. Dan dia banyak orang kata tak lapang daripada dia nak menerima jemputan dan ajakan. Contoh orang ajak kenduri tak boleh, orang ajak tak, minta maaf lah, macam-macam alasan dia. Ini adalah antara buruk akhlak. Wal ghilzatu fi ta'limi jahilihim. Dan dia rasa keras dan ataupun dia bersikap kasar dan keras dalam dia nak mengajar orang jahil dari kalangan jemaah. Wa wahidun min hadhihi al-umur kafil bi ay yuwarritha fi qulubihim bughdahu wa adama taqabbul ma yakun. Salah satu daripada perkara ini sahaja merupakan perkara yang boleh menyebabkan kebencian dalam hati jemaah kepada dia sebagai seorang imam masjid. Dan apa sahaja yang dia cakap tidak akan diterima. Lalu disebutkan di sini, sebab itu kita kadang bahaya, hadirin dan hadirat. Sebab kadang kita ini menyampaikan khutbah dan kadang kita menyampaikan kuliah dalam keadaan kapasiti kita sebagai seorang imam. Tengok-tengok ucapan kita orang tak nak dengar, orang tak nak terima. Tapi benda itu jangan kita salahkan kepada jemaah. Kenapa dah jemaah tak nak terima cakap aku ni? Rupanya kita yang akhlaknya tidak berapa baik. Maknanya jemaah tak apa suka dengan akhlak kita.
Jadi kita tidak datang bertanya khabar dan seumpamanya gitu. Fakaifa idza ijtama'at tilka al-umur kulluha fi. Kalau satu je daripada yang kita contoh-contoh yang kita sebut, satu pun dah menyebabkan orang lari dan orang benci. Macam mana kalau semua ciri-ciri contoh-contoh yang kita sebutkan itu tadi ada pada diri seseorang tersebut, ada pada diri seseorang imam tu. Dia katakan di sini wa fi muqabil dzalik, tapi ada juga yang berlawanan daripada hal ini. Ma yahsul min ba'dil a'immah, apa yang berlaku daripada sebahagian imam, minat tawassu' fi tabazzul ma'an nas, maknanya dia terlalu berlebihan bergaul pula dengan manusia. Yang tadi itu dia tak nak bergaul langsung, yang ini dia terlalu berlebihan pula. Ini ijtama'a ma'ahum fi majlis, kalau dia bergaul, berkumpul bersama dengan para jemaah dalam satu-satu majlis, tasaddara al-majlis bi siyaqil mudhikat, lalu dia pun muncul dalam majlis tersebut dalam bentuk yang suka banyak ketawa, banyak gelak, banyak bercanda. Bal waqad yatawassa' akthar min dhalik, bahkan boleh jadi lebih daripada itu lagi dia buat. Fayadhkur ma yukhil bil muru'ah, dan dia pun duk cerita apa yang boleh menjatuhkan, mencemarkan maruah dia serta menghilangkan perasaan malu. Waqad yasilul amr ila al-ghibah wan namimah, dan boleh jadi majlis yang dia sertai tersebut berubah pula kepada majlis mengumpat dan majlis mengadu domba. Wala haula wala quwwata illa billah. Maka dikatakan di sini wa idza kana haluhu kadzalik, kanalah begitu keadaannya, fa sayakunu mawdi' as-sukhriyah idza wa'adha jama'atahu aw 'allamahu. Kalau macam tu pula keadaan dia, maka dia akan menjadi satu tempat orang kutuk je nanti. Orang ejek, orang geli sahaja nanti. Bila dia bagi peringatan kepada jemaah dia kata, dia bagi peringatan tajuk kita kena, orang kata, jaga maruah peribadi bla bla bla. Tengok-tengok akhlak dia pun, kalau dia bergaul, duk gelap ketawa begitu kuat, duk lara dan lalai. Sebenarnya dia tidak. Sebenarnya dia begini, dia bukannya, kita jangan jadi yang pertama tadi, dan jangan pula kita jadi yang kedua ini. Maknanya kita kena ambil jalan yang pertengahan. Dalam masa yang sama kita bergaul dengan para jemaah, bertanya khabar mereka, tapi dalam masa yang sama kita kena menjaga kepribadian kita, maruah dan akhlak kita. Maknanya dalam bahasa kita ni kita kata kena jaga thiqah diri, kena jaga thiqah diri kita. Baik. Sebab kalau tidak nanti apa yang kita ajarkan orang tak nak terima. Orang tak nak terima bukan sebab orang tolak hadis atau orang tolak Quran, tapi orang tolak dengan sikap kita. Orang kata macam kita ni tak sewajarnya dan tak selayaknya untuk kita bercakap gitu. Jadi dikatakan di sini syahidul qaul, poinnya gitu. Maknanya fokus utama ucapan yang kita nak sampaikan ni, kata penulis kitab, adalah annahu la ifrat wa la tafrit. Jangan melampau-lampau, jangan kurang-kurang pula. Kita sederhana sahaja, wasatiyah. Wal matlabu syar'i, yang dituntut oleh syarak adalah wal i'tidal bi dhawabit syar'iyyah. Yang dituntut oleh syarak adalah kita bersederhana dengan dhawabit, garis panduan daripada syarak. Bersederhana dengan garis panduan daripada syarak. Kemudian yang terakhir sebelum kita tutup, dikatakan di sini, hadirin dan hadirat para penonton yang saya muliakan, min ajibi ma rawat tarikhu fi mahabbatil jama'ati li imami masjidihim. Antara perkara menakjubkan yang diriwayatkan oleh sejarah berkenaan sayang dan cintanya para jemaah masjid kepada imam masjid mereka ini, wa syiddati tamassukihim bih, dan betapa kuatnya mereka berpegang dengan imam masjid ini, ma warada an Abil Hasan ibni Daud, iaitu kisah yang berlaku kepada Abul Hasan bin Daud. Yang dikatakan di sini, kana imam dariyan, kana imam dariyan. Imam dariyan ni di sini merujuk kepada imam kepada sebuah perkampungan besar yang terletak di kawasan Dimashq. Iaitu Dimashq ni adalah satu kawasan di dalam negara Syria pada hari ini. Orang kita panggil Damsyik. Dalam bahasa Inggeris dia panggil Damascus. Tapi sebutan yang tepat dalam bahasa Arab adalah Dimashq. Jadi ada satu perkampungan di Dimashq ini, diimamkan dalam satu buah masjid yang
berada di kawasan tersebut oleh ulama Abul Hasan bin Daud. Abul Hasan bin Daud. Lalu dikatakan famata imamul jami'. Dikatakan famata imam al-jami'. Jadi Abul Hasan bin Daud ini merupakan imam di situ. Maka famata imam al-jami', jami' Dimashq. Maka ada satu imam di masjid yang lain pula, jami' Dimashq. Tadi jami' satu imam di satu kampung tu. Kemudian ada satu imam, macam seorang imam besar lah di masjid Damsyik ni, dia meninggal dunia. Fa kharaja ahlu Dimashq ila Dariyan. Maka seluruh penduduk Dimashq tu dia keluar pergi ke masjid Dariyan tu tadi, kawasan tu tadi. Lihat tu bi Abil Hasan bin Daud, untuk mereka datang panggil Abu Hasan bin Daud nak bawa dia. Fala bisa ahla Dariyan as-silah. Lalu penduduk Dariyan pun mereka semua pakai senjata masing-masing. Mereka pakai senjata masing-masing. Wa qalu, mereka kata apa? Ini macam saya nak bagi tahu ni, nak dalam bahasa mudah faham. Ada dua kawasan. Satu ni kawasan yang kita kata Dariyan. Ni kita mudah sebutlah, disebut di sini. Satu ni kawasan Dariyan. Satu lagi adalah Masjid Dimashq. Jadi imam Masjid Dimashq ni mati. Yang imam Masjid Dariyan ni adalah Abul Hasan ni tadi. Abul Hasan bin Daud. Jadi bila imam ni mati, penduduk kampung yang di kawasan yang imam dia mati tu, mereka nak pergi kepada masjid yang Abul Hasan bin Daud bertugas sebagai imam ni, untuk mereka bawa dia datang ke masjid mereka. Tapi penduduk yang Dariyan ini pula, penduduk yang ada yang di situ, mereka pakailah baju senjata ni, alat-alat perang ni. Mereka kata, la numakkinukum min akhdhi imamina. Kami takkan benarkan kamu ambil imam kami, dia kata begitu. Faqala Abu Muhammad Abdul Rahman ibnu Abi Nasr. Abu Muhammad Abdul Rahman bin Abi Nasr berkata, ya ahla Dariyan, wahai penduduk Dariyan, satu kawasan yang berada salah satu daripada perkampungan Dimashq jugalah. Ala tardawna an yusmi'a fil balad anna ahla Dimashq ihtaju ilaikum fi imam? Faqalu qad radina. Lalu diberilah kata-kata penyejuk hati kepada penduduk Dariyan ataupun penduduk Dari. Kamu tak suka ke untuk dalam negeri kita ini disebut-sebutkan bahawasanya ahli Dimashq itu sendiri berhajat kepada imam kamu? Maknanya kamu tak rasa bangga, kamu tak rasa redha ke? Macam kamu tak rasa seronok ke kalau orang luar yang berhajat kepada tempat kita? Maka kita, kemudian akhirnya penduduk kampung tersebut pun mereka kata qad radina. Kalau macam tu kami pun redha lah. Kalau macam tu kami pun redha. Begitu. Jadi disebutkan di sini selesai perbahasan kita, hadirin dan hadirat, berkenaan dengan talibul ilmi fil masjid. Jadi saya rasa untuk kita pun dah hampir kepada 45 minit. Kita dalam berbaki kalau ikutkan 2-3 minit sahaja lagi. Jadi saya rasa memadai sekadar itu dahulu untuk sesi 45 minit kita ma'alim fi tariqi talabil ilm. Kita telah menyelesaikan perbahasan berkenaan dengan talibul ilmi fil masjid, penuntut ilmu di masjid. Penuntut ilmu di masjid, bagaimanakah seharusnya seorang penuntut ilmu itu bersikap di masjid. Jadi kita pecahkan kepada beberapa pecahan sebenarnya. Yang pertamanya, penuntut ilmu ni kena sentiasa hadir solat berjamaah di masjid. Yang kedua, dia kena hadir awal. Bahkan sebahagian ulama mengatakan kalau dia ada lambat semayang, kalau dia ada kekurangan pada sunnah salat atau perkara sunat dalam salat, maka boleh jadi kita berlepas diri daripada dia. Boleh jadi hadis dia pun kita tak nak riwayatkan. Gitu. Jadi kemudiannya dikatakan pula kalau dia dah hadir ke masjid menuntut ilmu ini, maka dia kena cari satu ruang untuk dia menyampaikan perkongsian ilmu, majlis berkitab. Kalau contoh dia, perkara itu perkara tahunan yang berlaku seperti bulan Ramadan, haji, sembelihan korban dan seumpamanya, dia kena bagi tahu ataupun dia kena sampaikan tajuk-tajuk macam tu.
Kalau perkara yang berkaitan dengan istiqa, berkaitan dengan gerhana, maka dia pun kena bagi tahu juga. Dan yang terakhir dikatakan di sini bahawasanya penuntut ilmu itu berkait dengan isu imam. Imam dia kena bersifat dengan sifat yang baik. Imam lebih-lebih lagi imam ni kebiasaannya ahli ilmu lah, dia ada ilmu. Maka dia kena jadi imam yang pertengahan, yang sederhana. Dia jangan terlalu sombong daripada nak bergaul dengan masyarakat, tak tanya khabar. Tapi kalau dia bergaul, jangan dia terlalu berlebihan sehingga merendahkan maruah dan melemahkan kredibiliti kedudukan dia sendiri. Wallahu ta'ala alam, kita rasa memadai secara itu. Aku qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.